Apakah sebenarnya ciri-ciri akidah yang benar dan yang batil? Tadi okey. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Lumah sebentar tadi. Akidah ini merupakan satu ikatan kepada Allah SWT yang menyentuh kepercayaan dan keyakinan terhadap konsep pertahanan, kerasulan dan perkara gaib. Okey, seperti apa yang dikatakan tadi, ada dua konsep akidah, iaitu akidah yang benar dan akidah yang batil. Saya akan terangkan dahulu tentang akidah yang benar. Akidah yang benar bermaksud akidah yang selari dan mengikut konsep dan ciri akidah itu sendiri, iaitu kepercayaan dan keyakinan yang teguh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Kepercayaan kepada Rasul serta beriman dengan sunnah yang dibawa dan terakhir kepercayaan kepada perkara yang gaib yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang pertama iaitu kepercayaan dan keyakinan yang teguh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Bagi mendapatkan akidah yang mantap, kita perlu menggunakan daripada asasnya dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, Allah memiliki kekuasaan yang tiada batasan. Kita boleh melihat pada diri kita sendiri, iaitu kita manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tubuh badan yang tidak boleh direka semula oleh sesiapa pun. Dan adanya pertengkaran antara siang dan malam yang menunjukkan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga telah menyatakan di dalam Al-Quran yang perkara siang dan malam ini merupakan bukti kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan perkara malam dan siang adanya tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang berakal. Surah Al-Imran ayat 190. Oleh itu, kita boleh meneguhkan keyakinan kita kepada kekuasaan Allah dengan mengucapkan syukur kepada Allah dan juga melaksanakan solat sebagai menunjukkan kesyukuran tersebut. Selain itu, kita perlulah mempunyai keyakinan terhadap Rasul dan sunnah yang dibawa. Ini kerana Rasul merupakan individu khas yang dipilih Allah SWT bagi menyebarkan ajaran agama Islam kepada umatnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu ada keyakinan kepada ajaran Islam yang diajarkan dan diturunkan kepada kita. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita Al-Quran, iaitu kata-kata dan kalimah daripada Allah yang beliau dapatkan daripada Jibril. Kepercayaan kepada apa yang disampaikan oleh para rasul perlu ada kerana mereka merupakan manusia yang mendapat hidayah daripada Allah. Dan yang terakhir, kepercayaan kepada makhluk yang gaib. Selain daripada umat manusia, terdapat juga makhluk-makhluk lain yang dicipta oleh Allah yang tidak boleh kita melihat, tapi perlu yakin mereka ada sekeliling kita. Kewujudan seperti malaikat, syaitan sentiasa disebutkan di dalam Al-Quran dan adanya jin sebagai makhluk yang terdahulu. Kita juga tidak boleh melihat Allah, tetapi terdapat banyak bukti yang menunjukkan kekuasaan dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, akidah yang batil. Akidah yang batil merupakan akidah yang bertentangan dan berlainan daripada akidah yang benar yang diajarkan. Akidah-akidah yang batil antaranya terdiri daripada menolak keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala. Mereka tidak percaya kepada kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, seterusnya mereka menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Ini tidak benar kerana tiada siapa yang mengetahui Allah Subhanahu Taala selain dia adalah penguasa yang agung dan tiada bandingannya. Dan menyamakan Allah Subhanahu Taala dengan makhluk yang lainnya adalah tidak benar dan salah. Dan ciri terakhir adalah menolak ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dan ini Rasul dan segala ajaran yang disampaikan oleh Rasul adalah dianggap tidak benar dan dianggap sebagai salah sebenarnya. Okay, kita kembali pada moderator Muhammad Luman. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran ciri-ciri akidah yang benar. Sebentar tadi panel kita ada mengatakan mengenai penyelewengan akidah. Jadi saya ingin menanyakan kepada panel kedua, apakah faktor-faktor penyelewengan akidah? Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Bagi melanjutkan sesi forum kita pada kali ini, saya akan membahaskan tentang faktor-faktor penyelewengan akidah. Antaranya ialah anti-hadis. Boleh dikatakan semangat anti-hadis ini terdapat dalam setiap ajaran salah. Ajaran sesat salah yang pernah dikenali oleh sejarah Islam, sama ada pengingkaran
itu secara sedar dan sengaja atau tidak secara tidak sedar. Ialah kepada ajaran Syiah, Baihaq, Qadiani, Mu'tazilah, Khawarij dan ajaran-ajaran tarekat yang salah dan lain-lainnya lagi. Pasti kita akan temui semangat ini kepada mereka. Namun begitu, yang kita masukkan di sini ialah golongan anti hadis yang secara terang-terangan tidak menerima anti hadis. Yang secara terang-terangan tidak menerima al-hadis sebagai sumber kedua utamanya di dalam Islam, sama ada berkaitan dengan persoalan akidah atau persoalan hukum akam. Begitu juga dengan berkaitan dengan sosio budaya. Golongan ini menganggap taat kepada Rasulullah SAW itu bermakna taat kepada Allah SWT. Di Mesir, muncul fahaman yang dikemukakan oleh Mahmud Abu Rayah dan Rashid Khalifah. Di Pakistan pula, lahir orang-orang seperti Chaudhry Ghulam Ahmad Parvez dan Dr. Ghulam Jailani menjulang bendera anti hadis. Tidak terkecuali juga di tanah air kita adanya orang seperti Kasim Ahmad. Rata-rata pemimpin golongan anti hadis ini terdiri daripada orang yang tidak mendapat pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah secara formal. Bahkan kebanyakan dari mereka masih tidak dapat membaca Al-Quran dengan baik. Akhir-akhir ini, gejala anti hadis ini lebih ketara dengan adanya dayah daripada golongan Syiah yang sentiasa mencuba untuk menimbulkan keraguan umat Islam terhadap kitab-kitab Al-Hadis yang telah diakui umat seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain lagi. Sebenarnya di dalam masyarakat Islam di zaman mutakhir ini, kesesatan dalam bentuk ini lebih meluas dan oleh kerana yang tidak dilabelkan sebagai ajaran sesat, maka kebanyakan orang Islam melakukannya tanpa segan dan silu, walaupun Al-Quran dengan jelas dan terang menegaskan bahawa fahaman-fahaman dan amalan-amalan seperti ini adalah sesat dan tersasul dari jalan yang sebenarnya. Untuk mengenal pasti suatu ajaran itu sebagai sesat atau terpesong daripada ajaran Islam yang sebenarnya, semestinya kita merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Tindakan ini adalah perlu kerana ajaran-ajaran yang diketahui dan diakui sebagai ajaran sesat itu pada hakikatnya merupakan penghujung bagi kesesatan yang samar dan dianggap tidak sesat oleh kebanyakan umat Islam. Dengan kata lain, yang merupakan akibat atau natijah daripada penyelewengan pemahaman dan tindakan umat Islam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Balik kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua atas pencerahan faktor-faktor penyelewengan akidah. Sekarang sudah terang lagi bersudur bahawa terdapat banyak faktor penyelewengan akidah. Jika dua panel kita sudah menerangkan tentang ciri dan faktor, saya ingin meminta panel ketiga kita untuk mengupas mengenai cara mengatasi penyelewengan akidah. Dipersilakan mengambil alih. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada semua hadirin. Tajuk yang diberi fokus pada hari ini ialah cabaran akidah pada waktu semasa. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang cara-cara mengatasi penyelewengan akidah. Akidah ialah berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ikatan ataupun sangkutan. Daripada segi istilah, akidah bermaksud kepercayaan dan keyakinan ataupun keimanan yang murni. Pengertian akidah dalam Al-Quran ialah keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengakui kewujudannya. Pada zaman sekarang, akidah sering dianggap remeh-temeh yang menyebabkan kebanyakan kes penyelewengan akidah. Pada pendapat saya, penyelewengan akidah berpunca daripada kecetikan pengetahuan tentang agama. Cara untuk mengatasi penyelewengan akidah ialah mengadakan ceramah agama yang akan memberi pencerahan tentang agama secara terperinci terhadap penyelewengan akidah. Jika penceramah yang diundang ialah antara penceramah yang tersohor, masyarakat akan lebih tertarik untuk menyertai ceramah tersebut. Kesannya semakin ramai yang mempunyai pengetahuan tentang agama dan secara tidak langsungnya akan mengurangkan kes penyelewengan akidah yang berlaku. Pada kebiasaannya, ajaran yang salah ataupun sesat ini dihubungkan dengan perjalanan tasawuf dan tarikat demi untuk menarik minat masyarakat Islam. Jika diperhatikan dengan teliti, berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap beberapa ajaran salah dan sesat, ternyata ianya terpengaruh oleh ajaran batiniah yang cuba meruntuhkan Islam dan akidahnya, menggugurkan taklif dan syarak, menafikan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan syariat dengan mendakwa kesempurnaan dirinya kerana adanya hakikat Muhammad yang batin dalam dirinya. Ada yang menafikan juga ketuhanan Allah dengan idea bertuhankan diri sendiri dengan mengaku dirinya Tuhan bertujuan untuk membebaskan diri daripada larangan dan ikutan syarak supaya dapat mengamalkan kepuasan hawa nafsu terutamanya berhubung tentang seks dan wang. Mana seks dan wang? Okey. Demikianlah intipati ajaran batiniah yang banyak mempengaruhi ajaran sesat di negara ini. Usaha untuk membasmi dan membanteras ajaran sesat adalah satu usaha berterusan yang telah dipelopori oleh generasi awal Islam, terutamanya para ulama yang diteruskan oleh pihak berkuasa agama negara dan negeri. Sehingga kini, jika dahulu para ulama seperti Imam Al-Ghazali berusaha mempertahankan akidah Islam daripada dipengaruhi oleh pemikiran falsafah Greek melalui kitabnya Al-Munkis min Dalan dan Tahufatul Al-Falsafah, maka kini digubal undang-undang bagi membanteras penyelewengan akidah yang sedang berlaku. Pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah dan penyelewengan akidah yang lain yang berlaku dahulu sebenarnya masih berluasa di dalam masyarakat yang bentuk yang baru ini. Ia perlu ditangani dengan dakwah dan penerangan mengenai akidah Islam yang sebenar. Dalam keadaan tertentu, tindakan undang-undang perlu diambil terhadap orang yang berdegil dan masih mengamalkan akidah Islam yang menyeleweng. Usaha untuk menjaga keharmonian akidah Islam adalah satu usaha yang perlu tindakan undang-undang yang perlu diambil untuk orang yang berdegil untuk mengamalkan akidah Islam yang menyeleweng. Usaha untuk menjaga keharmonian akidah Islam adalah satu usaha yang perlu dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bukannya sekadar untuk memenuhi kehendak undang-undang sahaja. Tidak dapat dinafikan bahawa pengamal-pengamal ajaran sesat boleh didakwa di bawah enakmen kesalahan jenayah yang boleh dijatuhkan hukuman jika disabitkan kesalahannya. Apa yang lebih penting ialah di dalam undang-undang berkaitan dengan ajaran sesat, bagaimana ia boleh digunakan untuk bukan mengutamakan hukuman kepada pesalah, tapi yang lebih mustahak umat Islam tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh ajaran sesat tersebut. Disebabkan itu, orang-orang sesat itu akan bertaubat. Oleh sebab itu, para pegawai penguatkuasa agama dan pengawal pejabat agama seharusnya berusaha di dalam tindakan mereka untuk memberi peluang kepada pengikut ajaran sesat untuk menyedari kesilapan mereka dan bertaubat. Dalam erti kata lain, pendekatan ajaran sesat ini tidak boleh disamakan dengan kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang lain seperti zina, minum minuman keras dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Melalui konsep iman, tunggak kekuatan seseorang Muslim akan menjadi teguh, berupaya melaksanakan titah perintah Allah, meninggalkan segala larangan dengan cekal hati dan mampu menghindari belenggu kejahilan dan penyelewengan. Melalui iman juga, manusia akan terselamat daripada sebarang ancaman sama ada yang datang dari luar ataupun runtunan hawa nafsu yang muncul dalam diri. Mereka tidak akan tunduk kepada ancaman-ancaman tersebut kerana telah dibentengi oleh iman yang teguh. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya akan memberi kepuasan dan kebersihan hati dan fikiran. Ia akan melahirkan sifat taqwa dan dapat memandu seseorang itu menjalani kehidupan ini dengan mengikut jalan yang lurus. Dapat mengawal daripada segala macam kelemahan dan kemungkaran serta penyelewengan yang dapat mengeluarkan dirinya daripada segala perkara yang menyusahkan. Secara konklusinya, akidah adalah sebuah kepercayaan yang harus dipelihara agar tidak terjebak kepada penyelewengan akidah. Jika penyelewengan akidah ini sering dilakukan, maka banyak kelompok-kelompok dalam kalangan masyarakat akan terpesong akidahnya. Kita hendaklah mempraktikkan segala inisiatif untuk mengatasi penyelewengan akidah. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel ketiga dan yang terakhir bagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi hadir untuk mengupas,kan topik pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencerbai kita. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Sebelum saya mengundurkan diri daripada forum pada kali ini, terimalah pantun 4 kerat daripada saya. Kalaulah ada semua di ladang, bolehlah kami menumpang mandi.
Kalaulah ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkut tadi, tak apa. Okay, start ni. Bismillah. Tak nampak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam kasih sayang. Rakan-rakan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum Islam bersama saya, Muhammad Luqman, pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, isu akidah adalah perkara pokok bagi semua umat Islam. Di tengah-tengah simpang siur aliran pemikiran yang berbagai landasan, akidah adalah amat penting bagi umat Islam. Akidah diambil daripada akar kata akaid, iaitu tautan atau ikatan diri kepada Allah. Akidah tauhid memberi landasan ikatan kepada Allah yang satu. Terdapat banyak aliran ideologi yang berkembang dalam hidup manusia sejak dahulu sehingga kini. Terdapat juga pemikiran falsafah dan silang budaya yang terkait dengan isu akidah. Jadi tajuk forum kita pada hari ini adalah cabaran akidah semasa. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, lebih dahulu mari kita perkenalkan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kiri saya ahli panel